Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Anwar mungkin dihumban jika kerajaan terus guna akta zalim. Rakyat yang mengangkat PH dan BN ke tampuk kuasa tidak akan teragak-agak untuk menumbangkan kerajaan jika terdapat ancaman untuk menggunakan undang-undang zalim seperti Akta Hasutan 1948, kata penganalisis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan partinya PKR harus peka terhadap perkara ini kerana janji-janji reformasi mereka sebelum ini, kata Profesor Adjung Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Jayum Anak Jawan kepada Malaysia Kini. Pemimpin politik perlu peka dengan hal ini kerana dalam dekad yang lalu, rakyat tidak segan untuk menukar kerajaan dan pemimpin yang pada pandangan mereka tidak berkhidmat untuk kepentingan terbaik mereka. Apabila rakyat bersuara, kerajaan dan pimpinan harus mendengar kerana seperti mana mereka rakyat meletakkan mereka di sana dalam kerajaan, mereka juga boleh menyingkirkan mereka melalui proses demokratik yang sama. Akta Hasutan 1948 Undang-Undang Era Kolonial Kontroversi menjenayahkan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Antara definisi kecenderungan menghasut dalam akta ini termasuk kecenderungan untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja, kerajaan atau pentadbiran keadilan untuk mempromosikan perasaan tidak senang dan permusuhan antara kaum atau kelas yang berbeza. Akta ini pertama kali diperkenalkan oleh Inggeris pada tahun 1948 dan kemudian dipindah selepas rusuhan 13 Mei 1969 untuk memperluas skop sekatan terhadap kebebasan bersuara. Kerajaan PH telah berjanji untuk memansuhkan akta ini sebagai sebahagian daripada manifesto gabungan tersebut. Sementara itu, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Shazza Shukri bersetuju dengan pandangan Jayum mengenai apa yang bakal dihadapi kerajaan jika gagal menunaikan janji reformasi. Satu-satunya kelebihan yang saya lihat sekarang untuk mendapatkan sokongan daripada keluarga diraja kerana penggunaan akta hasutan baru-baru ini berkaitan dengan kerabat diraja. Dia merujuk kes pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang didakwa di Mahkamah Kelantan pada 27 Ogos atas ucapannya semasa pilihan raya kecil negeri baru-baru ini. Anwar mempertahankan penggunaan akta hasutan terhadap Muhyiddin, berkata dia mesti menghadapi akibat daripada kata-katanya itu. Sementara itu, Shazza berkata isu lain yang perlu ditangani kerajaan termasuk jika rakyat Malaysia sudah bersedia untuk kebebasan bersuara, terutamanya melibatkan perbincangan 3R, kaum, agama, raja. Adakah kita boleh membenarkan orang mengkritik isu 3R seperti yang dilakukan Muhyiddin? Adakah kita boleh menghentikan penyaman kritikan dengan hasutan? Kerana isu 3R didakwa sebagai menghasut dan boleh menyebabkan ketidakharmonian, katanya. Anwar mungkin dihumban jika kerajaan terus guna akta zalim. Rakyat yang mengangkat PH dan BN ke tampuk kuasa tidak akan teragak-agak untuk menumbangkan kerajaan jika terdapat ancaman untuk menggunakan undang-undang zalim seperti Akta Hasutan 1948, kata penganalisis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan partinya PKR harus peka terhadap perkara ini kerana janji-janji reformasi mereka sebelum ini, kata Profesor Adjung Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Jayum Anak Jawan kepada Malaysia Kini. Pemimpin politik perlu peka dengan hal ini kerana dalam dekad yang lalu, rakyat tidak segan untuk menukar kerajaan dan pemimpin yang pada pandangan mereka tidak berkhidmat untuk kepentingan terbaik mereka. Apabila rakyat bersuara, kerajaan dan pimpinan harus mendengar kerana seperti mana mereka rakyat meletakkan mereka di sana dalam kerajaan, mereka juga boleh menyingkirkan mereka melalui proses demokratik yang sama. Akta Hasutan 1948 Undang-Undang Era Kolonial Kontroversi
menjenayahkan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Antara definisi kecenderungan menghasut dalam akta ini termasuk kecenderungan untuk menimbulkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja, kerajaan atau pentadbiran keadilan untuk mempromosikan perasaan tidak senang dan permusuhan antara kaum atau kelas yang berbeza. Akta ini pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada tahun 1948 dan kemudian dipindah selepas rusuhan 13 Mei 1969 untuk memperluas skop sekatan terhadap kebebasan bersuara. Kerajaan PH telah berjanji untuk memansuhkan akta ini sebagai sebahagian daripada manifesto gabungan tersebut. Sementara itu, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Shahzad Shukri bersetuju dengan pandangan Jayum mengenai apa yang bakal dihadapi kerajaan jika gagal menunaikan janji reformasi. Satu-satunya kelebihan yang saya lihat sekarang untuk mendapatkan sokongan daripada keluarga diraja kerana penggunaan hak tahasutan baru-baru ini berkaitan dengan kerabat diraja. Dia merujuk kes pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang didakwa di Mahkamah Kelantan pada 27 Ogos atas ucapannya semasa pilihan raya kecil negeri baru-baru ini. Anwar mempertahankan penggunaan akta hasutan terhadap Muhyiddin, berkata dia mesti menghadapi akibat daripada kata-katanya itu. Sementara itu, Shahzad berkata isu lain yang perlu ditangani kerajaan termasuk jika rakyat Malaysia sudah bersedia untuk kebebasan bersuara, terutamanya melibatkan perbincangan 3R, kaum, agama, raja. Adakah kita boleh membenarkan orang mengkritik isu 3R seperti yang dilakukan Muhyiddin? Adakah kita boleh menghentikan penyaman kritikan dengan hasutan? Kerana isu 3R didakwa sebagai menghasut dan boleh menyebabkan ketidakharmonian, katanya. Anwar mungkin dihumban jika kerajaan terus guna akta zalim. Rakyat yang mengangkat PH dan BN ke tampuk kuasa tidak akan teragak-agak untuk menumbangkan kerajaan jika terdapat ancaman untuk menggunakan undang-undang zalim seperti Akta Hasutan 1948, kata penganalisis. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan partinya PKR harus peka terhadap perkara ini kerana janji-janji reformasi mereka sebelum ini, kata Profesor Adjung Universiti Malaysia Sarawak Unimas Jayum Anak Jawan kepada Malaysia Kini. Pemimpin politik perlu peka dengan hal ini kerana dalam dekad yang lalu, rakyat tidak segan untuk menukar kerajaan dan pemimpin yang pada pandangan mereka tidak berkhidmat untuk kepentingan terbaik mereka. Apabila rakyat